ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر ya Karim. Ini kasihi pengurusi masjid dan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, perempuan hajah, muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah melimpahkan pelbagai nikmat yang banyak kepada kita, dan yang paling besar dan paling berharga ialah nikmat iman dan Islam itu sendiri. Kerana keselamatan seseorang manusia itu ditentukan pada nilai iman dan Islamnya, bukan pada harta dan pangkatnya, juga bukan pada rupa parasnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada penampilan luaran, rupa paras dan juga harta. Akan tetapi yang dipandang oleh Allah ialah hati. Dan di hati itulah terdapatnya iman ataupun akidah dan juga amalan. Islam itu dikaitkan dengan amalan-amalan zahir. Maknanya Tuhan akan tengok iman dan Islam. Tuhan akan tengok akidah kita, dan juga Tuhan akan tengok amalan kita. Sebab itu dalam Quran Allah sentiasa menggandengkan di antara iman dan amal. Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang percaya kemudian merealisasikan kepercayaannya itu dengan beramal terhadap apa yang dia percayai. Dia percaya Allah tu ada, maka dia tunjukkan bukti kepercayaannya itu dengan menyembah Allah sebagai contoh, solat dan sebagainya. Maknanya iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan. Kalau terpisah dia akan pincang dan tidak akan membantu pemiliknya di akhirat nanti untuk selamat. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung hadis kita. Mempelajari hadis adalah merupakan perkara yang penting. Ada orang dia tak nak belajar hadis, lepas sembahyang dia balik, dia pergi ngetir ke, dia pergi baca Yasin ke. Semua tu tak boleh nak tukar dengan belajar hadis. Saya dah beritahu, baca Yasin tu sunat, bila-bila boleh buat. Tapi belajar hadis memerlukan orang mengupas hadis tersebut. Kadang kita tak mampu nak faham sendiri hadis-hadis Nabi, kecuali dengan bantuan para ulama. Dan saya pun bergantung kepada huraian para ulama. Sebab itu para sahabat dulu merantau untuk cari hadis. Saya dah beritahu dulu seorang sahabat nak confirm hadis yang dia dengar tu, dia takut tersilap ke apa. Kemudian dia tahu bahawa ada seorang lagi sahabat dia yang dengar hadis itu, tapi dah pindah dah daripada Madinah. Bila Nabi wafat, ada sahabat berpindah sana sini untuk menyebarkan Islam. Tambahan pula bila negara Islam dibuka pada zaman Sayyidina Umar, Mesir dibuka, Afrika, Syam dan sebagainya, maka para sahabat dihantar ke tempat-tempat baru itu untuk mengajar Islam, mengajar agama pada masyarakat. Para sahabat tidak pentingkan diri sendiri. Kalau penting diri sendiri, mereka akan duduk di Madinah je.
Kerana sembahyang di Madinah 1 rakaat 1000 kali macam sembahyang tempat lain. Kalau mereka pentingkan diri, mereka duduk di Mekah je. Mereka sembahyang di Mekah 100,000. Dan kalau mereka memahami makna kasih kepada Nabi dengan kefahaman yang sempit, mereka akan hanya duduk di kubur Nabi. Hari-hari boleh beri salam pada Nabi SAW. Tapi sahabat yang paling memahami Al-Quran, paling memahami hadis dan paling cinta pada Nabi, dan dia buktikan cinta itu lebaran di seluruh muka bumi. Jadi ada sahabat menempuh perjalanan sebulan. Kita tak dapat nak fikir sebulan perjalanan dengan naik unta. Boringnya berjalan dengan menempuh ribut pasirnya. Kita kalau naik kereta 12 jam daripada Melaka nak pergi Kelantan pun kita rasa lama dah. Tu pun kita boleh kedai. Nak makan kambing, ada kedai jual kambing. Nak makan apa, ada je. Selesa perjalanan kita, aircon ada. Pergi pula dengan kawan-kawan, boleh driver bergilir-gilir. Itu pun rasa lama nak sampai. Ini sebulan. Motivasinya hanya hadis. Tak ada kepentingan duniawi yang lain. Maka bandinglah kita pada hari ini yang kata cinta pada Nabi. Cinta kepada Nabi mesti dibuktikan. Dan mereka membawa hadis ini ke merata-rata. Dan pada malam ini kita akan bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam lewat, kita dah tahu, 4 tahun lebih je bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi Rasul berapa tahun? 23 tahun. Maknanya 19 tahun Abu Hurairah buang gitu je. Dia tak Islam. Jadi bila dia masuk Islam ni dia rasa tertinggal. Menyebabkan kerja pun dia tak nak apa semua, semata-mata nak berdamping dengan Nabi. Kebetulan rumah Nabi sebelah masjid, hanya dipisahkan lansir je. Maka di masjid bersama kawan-kawan yang lain digelar Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni mereka yang berkampung buat kemah belakang masjid. Mereka tak ada tak halau pun. Dan mereka buat tindakan itu bukan mereka malas, tapi kerana mereka nak. Kita tak hidup dengan Nabi, kita tak rasa perasaan itu. Sahabat tak tengok Nabi sehari boleh. Sahabat pucat muka 3 hari tak jumpa Nabi. Nabi tanya kenapa? Ya Rasulullah, duk fikir. Duk fikir ni, kalau sekarang ni boleh jumpa dah, 3 hari tak jumpa pun boleh demam. Akhirat nanti macam mana? Katakanlah saya masuk surga ya Rasulullah. Surga saya dengan Rasulullah tak sama. Sebab level Rasulullah mungkin surga dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim dengan puak-puak Nabi je. Saya tak surga mana kalau masuk pun. Tu kalau masuk, pendek kata macam tak ada harapan nak jumpa Nabi. Masa tu belum lagi hadis tentang ada melawat Nabi apa semua tu. Nabi pun tak boleh jawab. Sebab Nabi nak jawab benda-benda syurga, benda-benda apa ni bukan dengan fikiran. Nabi tunggu wahyu. Lalu wahyu pun turun. Wa may yuti'illah war rasul. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul. Wa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minas siddiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, dia akan bersama dengan orang-orang para nabi, siddiqin, syuhada, orang-orang soleh. Dan inilah sebaik-baik teman rapat. Turun ayat ni maknanya ada peluang. Al-mar'u ma'an man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dia di dunia ni. Sebab tu berhati-hati mencari orang yang kita hormat, kita cintai, kita ikut di atas muka bumi ni. Tersilap ikut, kita akan bangkit dengan mereka di akhirat nanti. Kalau dia orang baik, alhamdulillah. Kalau dia bawa kepada kehancuran, habislah. Tu. Walaupun Abu Hurairah orang paling banyak meriwayat hadis, bukanlah bermakna Abu Hurairah orang yang paling alim di kalangan para sahabat. Pengkhususan masing-masing.
dalam hadis Nabi sebut afraduhum Zaid bin Thabit wa afraduhum yang ilmu faraid ialah Zaid, bukan Zaid bin Harithah, Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum, yang paling qari, yang paling mahir tentang baca Quran dengan suara sedapnya, dengan menguasai pelbagai lahjah qiraat, sab'atu ahruf, 7 huruf, dengan qiraat 7 huruf lain, qiraat lain, ialah Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamuhum minal halal bil harami bil halal wal haram, yang paling alim tentang halal haram Muaz bin Jabal. Alim para sahabat, tapi dalam ramai-ramai tu yang alim secara menyeluruh tentulah Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali radhiyallahu anhum. Dan para sahabat yang aktif berfatwa, menjawab pertanyaan, soalan, mengeluarkan istinbat hukum ada 130 orang daripada ribuan para sahabat. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut sahabat ada 12,000 lebih. Mungkin dia lihat dari aspek sahabat yang meriwayatkan hadis. Ahli sejarah mengatakan para sahabat tak tahu jumlah dengan tepat, tapi anggarannya dalam 200,000. Mereka mengambil kira ketika Nabi pergi buat haji, sahabat yang ikut Nabi pergi buat haji, rombongan pergi haji Nabi 100,000 lebih. Yang tinggal kat Madinah ribu-ribu juga yang tak ikut pergi haji dengan Nabi. Orang tua, miskin, apa sakit lah apa. Kemudian yang masuk Islam sekitar-sekitar ni. Jadi ulama kata dalam 100,000 lebih ke 200,000. Dalam ramai-ramai tu 130 aja yang betul-betul mengeluarkan fatwa. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim dalam A'lamul Muwaqqi'in. Ibnu Qayyim tulis setiap orang satu persatu, bukan dia sebut gitu aja. Dia tulis yang mana paling aktif, yang mana pertengahan, yang mana sikit-sikit aja. Yang paling aktif Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain ada puluh-puluh lagi. Yang pertengahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman dan sahabat lain. Dan ada sahabat sikit-sikit je. Tu. Yang lain kebanyakan mengikut je. Sahabat bukan semua ulama. Ada sahabat Arab Badui je. Jumpa Nabi sekali-sekala, ada sekali je jumpa Nabi. Tapi kerana jumpa Nabi itu terus jadi sahabat. Asal jumpa je Nabi, dia pun kira dah mumayyiz lah, dah tahu beza halal. Walaupun belum akhir balik, tapi dia dah dapat beza yang baik, yang buruk tu kan. Kira sahabat tu. Syarat tak kira berapa kali pun, dan mesti Islam, dan mesti mati dalam Islam. Jumpa Nabi pun Abu Talib bukan sahabat, sebab dia meninggal tidak Islam. Walaupun dia bapa tolong Nabi dan bagai-bagai lagi macam-macam, dia buat khidmat dan baik pada anak buahnya, tetapi dia tak boleh dipanggil sahabat. Walaupun dia, kerana dia tidak Islam. Tu. Tapi adalah kelebihan di akhirat tu berbanding dengan orang lain. Bila dia masuk neraka di akhirat, Nabi sebut dia tidak, cuma neraka. Tetapi kerana panasnya sampai menggelegak otaknya, sehingga dia ingatkan bahawa itulah neraka yang paling panas. Padahal dia paling ringan sekali. Kalau yang paling ringan pun boleh menggegak otak, yang bakar secara manual ni, tak tahulah macam mana. Tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'a hal tantaziruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufnida aw mautan muhjiza aw ad-dajjal fa syarru ghaibin yuntazaru aw as-sa'ata fas-sa'atu adha wa ammar rawahu at-Tirmidzi
wa qala hadisun hasanun. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Abu Isa Imam At-Tirmizi, dia orang Tirmiz. Ada baca Tirmizi, ada baca Tarmizi. Boleh belaka. Orang Melayu biasanya dia letak nama anak dia Tarmizi. Tarmizi bacaan yang paling dhaif. Yang paling terkenal Tirmizi ataupun Turmuzi. Tetapi tidaklah salah membaca Tarmizi. Itu. Imam At-Tirmizi ada ni dia kata Hasan. Apa makna Hasan? Hadis ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kemudian maudhu'. Hadis sahih, hadis yang cukup syarat, 5 cukup. Bersambung sanad, perawi yang adil, tidak ada syaz, tidak ada perawi adil, bersambung sanad, tidak ada syaz, kepelekan, keganjilan, tidak ada penyakit illah, dan ada satu lagi apa? Dia ada 5. Iaitu perawi dia dabit, dabtur ruah. Perawi dia menjaga hadis. Sama ada dia jaga dengan hafalan ataupun dia ada nota hadis tersebut. Adapun hadis hasan, syarat dia cukup pada Nabi. Sanad ni makna orang yang meriwayatkan hadis tu. Imam Tirmizi pada guru dia, pada guru dia, pada guru, tak putus sehinggalah sampai pada Nabi SAW. Kalau putus, contohnya daripada tabi'in terus kepada sahabat. Tabi'in tak jumpa dengan sahabat. Dia ambil hadis mesti melalui sahabat. Nabi terus. Makna dia dah potong sahabat. Maka hadis ni jadi dhaif. Dia kena sambung ni. Itu sambung. Hadis hasan semua cukup. Sambung cukup, tak ada cacat, tak ada bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Cuma satu je. Dia punya perawi tu, orang yang meriwayatkan hadis tu, khaffud dabti. Dia punya ringan, dia punya hafalan dia kurang sikit. Sikit-sikit. Sikit tu ulama hadis lah tahunya. Ada macam, saya rasa 2 ke 3 macam tu lah, lebih kurang. Yang lain semua okey. Maka hadisnya turun darjat sikit. Ulama yang buat ni, zaman Nabi tak ada dah. Semua sahih sahabat riwayatkan. Sebab ambil daripada Nabi direct. Jadi turun sikit. Siapa yang buat macam ni? Turun jadi hadis hasan. Habis tu boleh pakai tak? Sama dengan hadis sahih. Boleh pakai buat hujah, nak katakan halal, haram, dhaif, makruh, apa semua boleh pakai hadis hasan. Tak ada pasal. Dia sama dengan hadis sahih. Cuma perawi dia kurang sikit. Kalau bila sebut hadis hasan, tahulah kita. Yang kenapa hadis hasan, hadis sahih? Itu secara asas. Kalau belajar ilmu mustalah hadis, dia banyak lagi. Ada hasan sahih. Hasan sahih ada, hasan li ghairi, hasan li zati. Macam-macam. Dhaif pula pecahan lagi banyak. Sahih pula ada sahih li zati, ada sahih li ghairi. Sahih yang biasa, ada pun sahih dengan macam-macam. Jadi itu tak perlulah kita yang belajar dekat masjid setakat maghrib dengan isyak tu tak belajarlah benda tu. Belajar pondok universiti tu dia belajarlah. Dia panggil ilmu mustalah hadis. Sains hadis. Ilmu sains hadis. Yang kita belajar ni bukan sains hadis. Yang kita belajar ni ilmu dirayah, untuk memahami hadis itu saja. Ilmu riwayah, ilmu tentang mustalah tu kena pergi mendalam lah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu melakukan amalan sebelum menemui 7 perkara. Jangan tangguh-tangguh nak buat amalan. Kalau dah bertemu 7 perkara, susah. Sebelum bertemu 7 perkara, buat terus. Apa dia? Pertama, kemiskinan yang melalaikan. Bila kita jadi miskin yang melampau dan kita terpaksa mencari sara hidup, lalu hidup kita dilalaikan dengan mencari sara hidup, lalu meninggalkan amal,
Sebab nak survive ni, anak nak sekolah, miskin ni, duit tak ada. Orang pergi kuliah maghrib, dia masih kerja ni, buat part time apa semua ni. Kalau tidak tak cukup, nak tanggung anak-anak. Akhirnya amalan jadi tercuai. Memang kerja tu dapat pahala, tapi nak buat amalan seperti menuntut ilmu tak dapat, nak sembahyang sunat macam orang lain tak dapat, nak baca Quran lebih-lebih tak dapat lah. Jadi sementara ekonomi kukuh lagi apa semua, beramal betul-betul. Nak sedekah pun masa ni lah. Kemiskinan yang melalaikan. Ada kemiskinan tidak melalaikan. Macam Abu Hurairah miskin, tetapi tidak lalai. Kerana dia tak ada komitmen yang banyak. Dia tak ada isteri, tak ada anak-anak yang perlu disuapkan makanan. Maka fokusnya pada belajar. Ibunya pun sudah ada harta sendiri yang boleh survive, yang tak perlu dia berikan duit. Jadi miskinnya tidak melalaikan. Di sana ada miskin yang melalaikan. Yang miskin melalaikan ni yang kita bimbang. Takut kalau dia dah datang, kita tak sempat lagi beramal. Satu lagi, orang tu rasa dia miskin, padahal dia cukup dah. Pun ni satu hal juga. Kerja tak habis-habis, padahal kerja siang hari tu okey dah. Okey lah, boleh lah. Cuma tak adalah nak kaya, cukup. Tapi dia tambah lagi dengan malam pula. Siang hari dia kerja biasa ni, yang makan gaji ni, okey lah. Malam jual burger lagi, contoh. Bukan marah kalau jual burger. Malam buat apa, Grab lagi apa semua. Bukan dia tak cukup, tapi kerana nak kaya dan rasa diri miskin. Rasa diri miskin satu hal. Akhirnya dia kerja tak kaya-kaya juga pun, biasa-biasa aja. Tetapi dia terlepas peluang. Belajar terlepas, beramal terlepas. Sedangkan yang bekal nak bawa bukan yang dia cari tu, yang amal ni. Ini orang yang tertipu dengan dunia. Kena jagalah kita, kena tengoklah, jangan tengok orang lain, tengok kita. Tengok kita. Yang kedua, kekayaan yang menyebabkan kezaliman. Ini satu hal. Bila kaya jadi rasa hebat. Rasa apa? Orang kalau dah kaya, tuan-tuan, rasa cukup, memang dia akan apa? Dia akan jadi jahat biasanya. Dalam Quran sebut kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, jangan. Innal insan, sungguhnya manusia ini la yatgha, menjadi teruk, melampau. Bila dia akan melampau, ar-ra'ahu istaghna. Ni surah Iqra. Apabila dia merasakan dirinya cukup, cukup pengaruh, cukup kekuasaan, mula dia nak jadi jahat. Mulalah dia nak khianat perjanjian. Mulalah dia nak macam-macam. Sebab dia rasa dia dah kuat balik, dia rasa hebat. Manusia kalau dia rasa dia hebat, memang dia akan jadi jahat. Kalau dia memang hebat dan dia tidak rasa dia hebat, sentiasa tawaduk, dia tak jahat. Firaun jadi jahat tu. Izhab ila Firaun innahu tagha. Kamu pergi jumpa Firaun. Innahu tagha, dia melampaui batas. Kenapa Firaun melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, dia rasa dirinya cukup. Tentera ramai dekat 2 juta khidmat dengan dia. Ahli sihir berapa ribu. Dikatakan ahli sihir Firaun bukan ribu-ribu, hampir 1 juta. Yang lawan Nabi Musa AS tu, waktu dia nak itu ahli sihir tu bukan yang jenis bomo-bomo kampung, yang jenis apa main kemenyang-kemenyang ni. Ni semua otak-otak berbisa belaka ni. Lawan Nabi Musa AS, dia bawa kelas-kelas A semua ni, tapi semua kalah. Bila Nabi Musa campak tongkat dia jadi ular, dia kata ini bukan sihir. Dia campak tali jadi ular. Nabi Musa campak tongkat jadi ular betul, siap makan sekali ular-ular sihir tu. Bukan setakat ular, batu-batu di mamah. Ini bukan sihir. Kami tahulah bab-bab sihir ni, sebab mereka kalau bab sihir dah dapat kesilin dah, PhD dah. Akhirnya
Mereka semua sujud pada Nabi Musa AS. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Mereka kata kami berimanlah. Beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Firaun marah, bunuh semua. Mereka beriman pagi, sebelum maghrib semua ahli sihir mati dah. Tapi mati dalam keadaan syahid, beriman kepada Allah. Dia dah percaya tuan-tuan, Tuhan dah masukkan iman. Tak ada belajar pun. Tak sempat pun Nabi Musa belajar buat kelas apa. Iman masuk. Terus beriman pada Musa, tak peduli dah Firaun nak bunuh lah. Iman kalau sudah masuk tuan-tuan, dia tak menoleh ke belakang dah. Ni. Orang kalau dia rasa dia hebat, dia akan mulalah jadi jahat balik. Manusia ni mula balik perangai asal. Cuba tengok orang sakit. Oh, waktu dia sakit, Allah, kita pergi melawat dia ke hospital. Allah saja. Paling ke kiri Allah, paling ke kanan Allah. Lepas tu alhamdulillah sebulan kemudian dapat keluar hospital. Datanglah masjid seminggu. Minggu kedua tak ada dah. Minggu keempat orang tengah azan maghrib kedai mamak. Waktu sakit Allah. Sebab apa? Rasa dah cukup dah. Rasa dah okey dah. Itu manusia. Maka jangan tiba perangai kalau dah kaya rasa jahat. Yang ni memang tak akan beramal. Firaun dia rasa dia hebat. Sungai Nil dia ada, masalah air tak ada. Istana besar. Dari segi harta, Korun ada siapa? Seorang jutawan bilioner. Dan dikatakan Korun manusia yang boleh buat emas. Dia boleh buat emas. Korun kaya. Orang kaya sokong dia. Haman penasihat 20% dia. Rakyat ramai. Apa nak lagi? Akhirnya ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Kamu ada Tuhan-Tuhan lain, tapi yang paling tinggi akulah. Dikatakan Firaun tak pernah kena selsema, tak pernah sakit. Hebat. Orang tak ada besar pun. Cuba tengok mayat Firaun. Kurus je orangnya. Muka panjang, hidung mancung. Orang Mesir. Tak ada badan besar macam Undertaker pun. Tapi kuasa dia tu. Bila kuasa manusia rasa cukup, dia jadi jahat. Bunuh anak pun sanggup. Nak mempertahankan kuasa. Orang ni kalau dia gila kuasa tuan-tuan, dia sanggup buat apa saja. Dia main langgau je. Dia bukan kira. Ingat dapat kuasa ni senang ke? Orang dapat kuasa nak jaga, kalau memerintah nak jaga rakyat, bukan main. Sebab tu saya beritahu, Sayyidina Umar siap minta doa dengan Allah. Bila dia sudah mula uzur, badan sudah tua, ya Allah, ya Tuhanku, kau tahu aku dah uzur Tuhan. Tulan aku sudah mula lembut, maknanya dah mula reput. Kesihatan aku dah terganggu. Sedangkan rakyat aku makin ramai. Negara semakin banyak. Ambillah nyawa aku Tuhan. Siap minta ambil nyawa. Minggu depan Sayyidina Umar pun kena bunuh. Umar bin Abdul Aziz ketika berada di kemuncak kekuasaan, negaranya sangat hebat, sehingga biji gandum pada zaman tersebut disebut dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal adalah sebesar biji kurma. Orang hantar, kemudian bungkus dalam guni, tulis dekat itu macam tanpa nota. Ini adalah hasil daripada keadilan raja yang memerintah. Tapi bila dia memerintah 2 tahun setengah, rakyatnya bagus, tapi dia rasa macam tak mampu dah. Dia cari orang yang paling makbul doa. Masa tu ramai ulama-ulama. Dia tengok siapa doa paling makbul, dia pun pergi jumpa. Doakan saya supaya Allah ambil lah. Rasa macam tak larak dan merintah. Bulan tu juga meninggal. Tapi manusia yang tak tahu hakikat, dah tua-tua, ada yang gila kuasa. Sebab apa? Dia tak tahu akhirat. Dia tidak fikir soal akhirat.
Macam mana nak jawab depan Tuhan? Dia tak fikir. Dia berkawan dengan orang dunia-dunia saja. Hari-hari dia mendengar maklumat dunia. Dia tidak fikir usia 60-70 tahun. Usia paling kritikal. Usia paling kritikal. Dan usia 60. Nabi tak terima lagi. Tuhan tak terima lagi alasan. Kalau jahat, kalau perangai tak sedar diri, 60 ke atas, tak ada alasan. A'zarallahi ila mri'im hatta 60 sanah. Allah akan terima alasan sehingga mencapai usia 60 tahun. 60 tahun jangan beri alasan lagi. Saya ustaz tak belajar kerana begini. Tak payah. Kau cakap, jangan cakap. Anak kau dah besar-besar. Kau dah penceng. Apa benda kau nak beri alasan lagi? 40 mungkin. 50 mungkin lagi tak pencen, boleh beri alasan lagi. Kok Tuhan terima. Tapi kalau 60 tak ada. Orang yang meninggal, dia setakat dia meninggal. Orang tu meninggal 40, alasan dia sampai 40. Tapi kalau dia panjang umur, sampai 60. 60 tahun tak asal cakap lah, saya tak reti lagi baca Fatihah Tuhan. Tak payah cakap. Tak reti pergi belajar. Umur awak bukan umur alasan. Mungkin kain kapan kamu sudah ditenun. Kain kapan yang akan membalut tubuh kamu yang made in China mungkin sudah sampai di kedai terdekat dengan rumah kamu. Cuma namanya tidak tertulis. Tapi sebenarnya dia untuk kamu. Kamu nak beri alasan apa lagi? Tak boleh beri alasan dah. Tunggu je. Takut tuan-tuan, bukan tak takut. Semua orang takut. Tapi buatlah persediaan. Carilah kawan-kawan yang boleh memotivasikan kita untuk beramal. Bukan kawan-kawan yang melekakan, yang menjauhkan kita daripada persiapan. Tuan-tuan nak pergi haji, tengok dengan siapa tuan-tuan berkawan. Jumpa orang dah pergi haji, kerusuh haji. Kemudian dekat-dekat nak pergi, siap bekal, semua dah siap dengan pasport, dengan apa, beres. Ada yang bawa cencaluk pun ada. Tak tahu lepas ke tidak naik kapal terbang tu. Orang Melaka, orang Kelantan bawa budu. Nak cerita bekal, takut makan dekat sana tu budu tak ada. Bekal macam-macam bawa. Dengan beg, dengan kain ihram 3-4 helai. Pergi haji tak balik ke? Kat sana tak ada ke kain ihram? Tak, persiapan. Akhirat pergi tak boleh balik. Tempat tak pernah sampai. Tiba-tiba tak buat bekal. Apa hal baik? Yang ketiga, sakit yang merosakkan badan. Sakit ada dua tuan-tuan. Satu merosakkan badan, satu merosakkan akal. Rosakkan badan tahan lagi, akal boleh berfungsi lagi, dia boleh lagi buat ibadat. Cuma baring macam tu. Tapi kalau yang ni dah datang, langsung dah Tuhan tak kira dah. Dah nyanyuk dah. Sembahyang maghrib pun 4 rakaat. Ada bau ni surau kat terentang, saya singgah sembahyang, ada surau. Imam tak ada surau tu, pakcik tu pun naik jadi. Pakcik tu rupanya nyanyuk. Dah orang tua, budak-budak ada, dia pun suruh. Saya pun datang lambat sikit. Tengok-tengok main maghrib, 3 rakaat tak beri salam lagi. Bangun lagi rakaat keempat. Saya pun tak ikut lah. Tapi budak-budak ni ikut lagi. Sampai rakaat kelima. Siapa suruh ikut dia? Tu dah tak itu. Sakit dia ada dua. Sama ada sakit fizikal pun akan menyebabkan kita buat amal terbantu dan terhad. Dan sakit menyebabkan akal kita hilang. Yang tu lagi tak boleh buat apalah. Tak ada taklif dah atas dia. Dia tak buat pun tak berdosa dah. Tapi sebelum sakit tu buatlah. Sementara boleh lagi datang ke masjid, datang. Sementara boleh lagi datang belajar, datang. Memang kalau itu kita tuan-tuan, seronok duduk kat rumah ni. Duduk kat rumah, apa semua layan nafsu kita, tengok televisyen, perkembangan dunia. Lepas tu pula ada kopi ready, main secawang kat depan. Orang rumah pula datang, kebetulan cucu pun balik. Bahagia kita. Tapi
seorang yang akan pergi ke akhirat. Main dengan cucu, tengok televisyen, dia bukan boleh merampas masa belajar, masa solat berjemaah, dia bukan tu. Main dengan cucu boleh, masa lain. Yang keempat, usia tua yang menggagapkan percakapan. Ini khusus kalau nak baca Quran apa semualah. Kalau dah gagap, baca boleh. Sebut pun tak betul dah, tapi tak berdosa. Orang gigi tak ada, sebut tak betul kan. Yang gigi ada, kalau sebut tak betul, dia belajar pun tak berdosa. Dan kalau dia belajar pun tak boleh nak sebut juga, tak ada pasal. Saya dah beritahu, orang baca Quran tak pernah jadi sia-sia. Janji dia ada mood untuk berubah diri. Wallazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa yang baca Quran dan dia mahir dalam pembacaannya, bersama dengan malaikat yang dekat dengan Allah, yang turun naik melawat majlis ilmu, malaikat lesen besar. Kita kalau kat pejabat, kat tempat kerja, kita baik dengan bos, bos suruh kita, kau pergi survey situ, kau pergi, kita aja keluar. Bab bos percaya pada kita. Malaikat pun ada yang jenis merayau ni, dia cari majlis ilmu, cari. Dia ni rapat dengan Tuhan. Standard orang baca Quran mahir, standard malaikat. Bukan manusia lagi, standard dia. Tetapi wallazi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta wa huwa syakkun 'alai falahu ajran. Tetapi siapa yang baca Quran yang tak tegagap-gagap, nak sebut pun tak, itu menunjukkan tegagap-gagap. Dan saya dah beritahu, Kelantan, orang Kelantan ambil bahasa ni tak ubah. Kalau orang gagak dia panggil totak-totak. Arab tu rupanya, saya dulu tak tahu, rupanya totak-totak tu Arab. Ya, tak bahasa Arab, cuma diubah slang Kelantan, totak-totak. Yang totak-totak tegagap-gagap tu tuan-tuan, kemudian wahwa syakun alai, payah nak sebut, nak ngeja-ngeja Quran, dia dapat 2 pahala, bukan 1 pahala. 2 pahala dapat. Sebab tu jangan takut-takut kau orang baca Quran. Kau kalau baca macam ni bukan boleh dapat pahala ni, dapat dosa. Terus kawan tu tak baca. Sampai bila tak pandai dia. Lebay yang beri amaran Nak beri amaran tak tengok hadis dulu. Nabi kata dapat 2 pahala. Dapat kelebay terus dapat dosa. Dah kalau dia nak lancar terus, mesti bermula dengan totak-totak dulu. Bermula dengan sukar menyebut huruf dulu. Azan dulu, lepas tu saya sambung sikit lagi. Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadan
Tersambung sikit lagi tuan-tuan. Yang seterusnya ialah kematian yang melenyapkan segala sesuatu. Aksiru bizikri hazimil lazzat. Perbanyakkanlah mengingati dengan yang menghancurkan seluruh kelazatan, yakni kematian. Tak ada orang tak mati. Kematian adalah merupakan keyakinan pada semua bangsa di dunia, dengan testimoni yang sangat banyak, bahkan berlaku di kalangan keluarga kita. Tak ada orang tak yakin. Tetapi walaupun yakin, manusia ramai tidak bersedia menghadapinya. Buat dak je, dah tua-tua pun perangai macam orang nak hidup tungkat langit. Tak nak belajar, tak nak apa. Dah main politik puluhan tahun. Belajarlah politik Islam. Ingat dalam Islam tak ada politik lah. Oh tak, duk main fikiran dia, mesyuarat kawan-kawan dia. Contoh, awak dah terlibat dengan ekonomi, belajarlah ekonomi Islam. Ekonomi ada Islam. Awak dah berniaga daripada muda sampai ke tua, belajarlah bab zakat, perniagaan. Tu, supaya dapat persiapan. Yang seterusnya ialah Dajjal. Yang ni kita berhenti dulu. Dajjal cerita panjang. InsyaAllah dalam pertemuan lain kita buat khas tajuk tentang Dajjal. Sebab Dajjal adalah merupakan suatu fitnah yang besar, yang seluruh para nabi mengingatkan kaum masing-masing tentang Dajjal. Nabi Adam ingat Nabi Nuh, padahal mereka ni tak bertemu dengan Dajjal pun. Dajjal kan akhir zaman, dekat nak kiamat. Tapi kerana bahayanya Dajjal, sampai semua para nabi mengingatkan kaum masing-masing tentang Dajjal. Nabi Muhammad SAW kalau dia cerita pasal Dajjal, para sahabat akan menoleh kiri dan kanan. Tengok kok belakang pokok-pokok kurma, kok Dajjal keluar. Punya bersungguh dan Nabi cerita, sampai sahabat tengok ke belakang menoleh, kok keluar celah-celah pokok kurma tu. Tapi Dajjal tak keluar selagi Nabi ada. Keluar masa Nabi ada, memang pendek umur lah Dajjal. Sebab Nabi Muhammad SAW lebih hebat daripada Nabi Isa. Tetapi takdir Dajjal, dia akan dibunuh oleh Nabi Isa. Itu takdir, skrip Tuhan buat dah. Dia punya skrip dia, Dajjal kena bunuh Nabi Isa. Skrip dunia ni Tuhan dah buat siap-siap tuan-tuan. Apa akan keluar nanti, tanda kiamat ni, Dajjal bila, Ya'juj Ma'juj, apa, semua siap dah. Tunggu masa je, dia akan keluar satu-satu. Dah ada semua, dah dalam hadis siap. Tak usah kagum dengan apa, Nostradamus, seorang Yahudi yang kononnya boleh meramal masa depan. Dan saya beritahu dalam sains-sains yang ditulis, puisi yang ditulis oleh Nostradamus, banyak yang dia ramal telah berlaku. Antaranya World Trade Center yang kena langgau tu. Kita jangan itu. Sebab apa? Saya beritahu, bila orang buat kajian, Nostradamus, seorang Yahudi di Palestin, dia menjumpai manuskrip hadis yang berkaitan dengan kisah-kisah akhir zaman. Lalu dia terjemahkan, dia buat dalam bentuk puisi, sedangkan itu hadis. Nabi dah cerita dah semua. Sebab Nabi cerita tentang dunia ini dalam ceramahnya paling panjang. Bermula lepas subuh sampai zuhur. Berhenti sembahyang sampai asar. Lepas asar, maghrib. Maghrib sampai isyak. Panjang tu. Sahabat tak apa semua. Orang ni apa sikit, orang ni tulis yang ni. Bila kumpul-kumpul, barulah ikut kronologi.
Ulama susung lah. Sahabat ni, apa ni, sahabat ni, ulama pun susung. Tentang fikhu asyratis sa'ah. Bagaimana memahami tanda-tanda kiamat. Dajjal keluar waktu bila. Susung. Asap dulu ke, Dajjal dulu ke, Ya'juj Ma'juj dulu ke, ulama susung. Dan dalam semayang pun kita minta jauh daripada Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa qina azabannar. Siapa Dajjal, insya-Allah akan pertemuan akan datang kita akan cerita. Mengikut hadis. Bukan mengikut dongengan-dongengan manusia. Dulu waktu saya kecil, ada orang cerita Dajjal ni besar. Kalau dia masuk air dalam laut, sampai paras buku lali je. Dia ambil ikan paus, dia panggang kat matahari. Dulu waktu kecil. Kita pun dengar meleleh helio. Padam mengarut semua tu. Dajjal tak macam tu. Dajjal makhluk besar, tetapi masih dalam bentuk manusiawi. Hadis sebut, tidak ada orang yang Allah cipta lebih besar daripada Dajjal, fizikal dia. Tetapi masih lagi dalam kerangka manusia. Bukan besar macam jin, macam gegasi dalam cerita apa Ultraman tu, tidak. Tapi manusia juga. Tu. Jangan dengar dongeng-dongeng Dajjal macam ni, rupa macam ni. Tu. Dan mata dia bukan satu. Dulu tersebar dalam video budak dekat mana atas mata satu. Dajjal bukan mata satu. Mata dia buta kerana ada sejenis ketumbuhan macam buah kurma yang menutup mata sebelah. Menutup mata sebelah menyebabkan tak nampak. Dia bukan mata satu atas dahi ni. Itu budak-budak sekolah rendah lukis. Atuk dia pun percaya. Tu. Jadi kita kena tahu Dajjal dalam hadis. Nabi tak tinggalkan, kecuali Nabi siapkan cerita semua. Mana nak kenal Dajjal, negeri mana dia datang, siapa pengikut dia, kalau kita takdir hidup pada masa Dajjal muncul, apa respon kita nak buat, tindakan kita, negeri mana dia tak boleh masuk, dia terbunuh waktu bila, siapa pembunuhnya, macam mana dibunuh, semua cerita berlaku dalam hadis Nabi SAW. Dan insya-Allah pada pertemuan akan datang, saya akan panjangkan berkenaan Dajjal secara khusus dan juga berkaitan dengan akhirat, hari kiamat tu. Sebab dia ada dua lagi balance. Satu tentang Dajjal, satu lagi tentang akhirat. Yang dua tu saya akan beri tajuk khusus. Sebab dia sangat penting dan sangat kita perlu ketahui. Kalau tidak, kita bimbang, tertipu dengan Dajjal. Dan saya nak sebut, Dajjal tidak disebut dalam Quran. Ya'juj Ma'juj ada, Dajjal tak ada. Dajjal disebut dalam hadis. Saya nak beri pertanyaan. 2 minggu lagi, kita panjang umur, tuan-tuan balik fikir. Kenapa Allah tidak sebut Dajjal dalam Quran, sedangkan Dajjal sangat berbahaya? Ini soalan homework, kerja rumah. Boleh Google Sekarang internet banyak. Kenapa Allah tidak sebut Dajjal dalam Quran, sedangkan Dajjal bahaya? Ya'juj Ma'juj ada, surah Kahfi ada surah lain pun sebut Ya'juj Ma'juj. Dajjal tak ada. Tapi dalam hadis berlambak Dajjal. Kenapa? Kenapa tu jangan jawab sekarang. Cari jawapan dia. 2 minggu lagi saya akan minta wakil seorang jawab. Sudah tentu pengurusi masjid lah, kalau tak ada orang lain. Jadi kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr.